Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung dengan bab 5, tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Bagi bahagian yang pertama, membezakan bentuk kongruen dan bukan kongruen. Pasangan objek yang mempunyai saiz dan bentuk yang sama walaupun kedudukan atau susunannya berlainan dikatakan kongruen. Dua poligon yang kongruen mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. Sisi 4 ABCD dan PQRS adalah kongruen dengan syarat yang ditunjukkan di dalam jadual berikut. Kita lihat kepada yang pertama, panjang sisi sepadan. Sisi AB adalah sisi yang sepadan dengan dia adalah RQ dan kedua-dua sisi ini sama panjang. Manakala sudut sepadan dengan sudut BAD adalah sama dengan sudut QRS. Begitu juga dengan sudut yang lain. Jadi, kedua-duanya adalah kongruen. Lihat contoh yang pertama pada buku teks muka surat 125. A. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen ataupun bukan kongruen. Jadi macam mana kita nak bandingkan? Kita akan bandingkan yang pertama sisi dia. Sisi yang sepadan. Jadi kita lihat sisi yang sepadan dengan RQ adalah BC. So nilai BC tidak diberi. So kita boleh kira. Dengan cara kita ada segitiga bersudut tegak. So kita akan guna teorem Pythagoras. So kita akan dapat 13. Punca kuasa 2 bagi 52 tambah 12 kuasa 2, jawapannya dapat 13. Jadi BC adalah sama dengan panjang RQ. Dan kita juga lihat dari segi sudut untuk PRQ, nilai PRQ sudut di sini. Cara nak cari sudutnya adalah 180 tolak 90 tolak 22.6. Dan kita dapat nilai dia 67.4 darjah. Dan sudut ini sepadan dengan nilai sudut ABC. Di sini. Jadi, kedua-dua rajah ini adalah kongruen sebab dia memenuhi syarat yang pertama, sisi sepadan. Yang kedua, sudut dia adalah sepadan. Jadi, dia adalah kongruen. Kita tengok contoh B. Tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen atau bukan. So, kita bandingkan sisi yang pertama. Kita boleh cari nilai CD. CD adalah sepadan dengan RQ. Jadi, kita kira CD. CD kita akan dapat nilai dia adalah 5. Di mana CD tidak sama dengan panjang RQ. Jadi salah satu saja ciri dia tidak sama bermakna kedua-dua rajah itu bukan kongruen. Contoh C, kita ada dua sisi 4. Kita bandingkan. Yang pertama sudut, kita ada sudut ADC. Sudut ADC kita dapat nilai dia adalah 97 darjah. 97 darjah, iaitu sama dengan nilai sudut QRS. Kita cari pula sudut yang kedua, kita tengok sudut PSR. Kita kira kita dapat 90 darjah dan sudut ini sama dengan sudut DCB. Jadi, kedua-dua rajah itu adalah kongruen. Kita kira sudut. Tapi, dalam masa yang sama sebenarnya panjang sisi dia adalah sepadan. DC sepadan dengan SR, 8. Kat sini 8, so sini pun 8 juga. Jadi RQ ada sepadan dengan AD. Sama juga dengan AB ada sepadan dengan PQ. Syarat untuk kongruen, dia mesti yang pertama panjang ni mesti sama, semua sepadan. Dan yang kedua sudut juga adalah sepadan. Barulah dia memenuhi syarat kongruen. Kalau salah satu saja, dia sepadan, satu lagi tidak sepadan, jadi dia bukan kongruen. Jadi, kita kira sudut ACB, kita dapat nilai dia 40 darjah dan sudut ini tidak sama dengan sudut QPR. Jadi, kedua-dua rajah itu bukan kongruen.
Seterusnya, bahagian kedua, menentusahkan konjektor terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Okey, kita akan ada 6 sisi. Kita tengok sifat yang pertama, sifat kekongruenan segitiga. Kita akan guna salah satu sifat ini untuk menentukan sama ada dua segitiga kongruen atau tidak. So, sifat yang pertama kita lihat dari segi sisi, side, SSS. Okey. Simbol SSS ini adalah daripada singkatan bahasa Inggeris. Okey, bukannya bahasa Melayu. Okey, apa di sifat ini nyatakan? Sifat SSS, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Jadi, AC yang sepadan dengan AC adalah PR dan panjang AC dan PR adalah sama. Begitu juga dengan AB, sepadannya adalah PQ, kedua-duanya sama panjang. Yang kedua, sepadan dia adalah BC, sepadannya QR, dua-dua adalah sama panjang. Jadi, apabila ketiga-tiga sisi ini adalah sepadan, sama panjang, jadi kita katakan dua segitiga ini adalah kongruen. Tengok sifat yang kedua, sisi sudut sisi. Side, angle, side, SAS. Okey, ciri dia dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. AC sama dengan PR, yang kedua sudut BAC sama sudut QPR dan AB sama dengan panjang BQ. Okey, dekat mana kita nak tengok cara nak lihat side angle side? Kita akan tengok yang pertama side angle side. Cara baca dia macam ni. Okey, cara baca tu kita nak tengok tu, kita tak baca secara dia mestilah bersambung. Dia mesti bersambung. Dia tak ada kat sini, sisi tak ada. Sini sudut tak ada kan. Jadi kita tak boleh baca macam ni. Kita tak boleh cakap dia side angle, salah. Cara baca dia adalah side angle side. Yang ketiga, angle side angle, sudut sisi sudut, ASA. Dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Sisi tu berada di tengah-tengah. Jadi, kita akan baca sini angle, side, angle. Okey, semua ciri ni sama, jadi dia adalah kongruen. Okey, kita lihat daripada sifat ASA. Yang keempat, AAS, angle, side. Sudut, sisi. Cirinya, dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Caranya, kita akan tengok macam ni. Sudut, sisi. Okey. Yang kelima, AAA, angle, iaitu sudut. Cirinya, ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Luas pasangan segitiga mestilah sama. Okey, semua kita tengok sudut je. Dan yang keenam, SSA, side angle, sisi sudut. Cirinya dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Okey, luas pasangan segitiga mestilah sama. Okay, jadi cara kita nak tengok kata side, angle. Okey. Kita tengok contoh 2. A, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. So, cara dia adalah kita tengok ada tak daripada 6 sifat tadi dia memenuhi syarat. Okey, dan jawapannya adalah tidak.
Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sepadan dan satu sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Luas adalah tidak sama. Jadi jawapannya tidak kongruen. B. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okay, sama soalan tadi. So jawapannya adalah tidak. Kenapa tidak? Walaupun kedua-dua segitiga mempunyai tiga sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran semua sisi sepadan adalah berbeza. So, tengok sini 3, kat sini 6, sini 5, ini 8. So tak sama. Jadi luas juga adalah tidak sama. So dia adalah tidak kongruen. Okay, ada satu tips bestari di sini. SSA, side angle, dan AAA, angle, tidak boleh digunakan untuk menentukan dua segitiga adalah kongruen kecuali luas dua segitiga itu adalah sama. Okey, kita tengok contoh 3. Raja di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. So diberi sifat kekongruenan segitiga yang digunakan adalah ESA. Ini dia cakap ada sudut, sisi sudut. Jadi kita nak lengkapkan sahaja jadual ini mengikut ciri sudut, sisi sudut. So macam mana kita nak tengok? Kita akan ada dua jawapan. Jawapan yang pertama, kita akan dapat BC sama dengan EF. Okey, BC dekat sini sama dengan EF. Ini nampak dalam gambar. So sudut yang kedua adalah sudut ABC sama dengan sudut DEF. Jawapan yang kedua, okey, kita ada sudut ACB sama dengan sudut DFE. Yang kedua sisi dia adalah AC sama dengan DF. Yang ketiga sudut BAC sama dengan sudut EDF. So cara dia kita akan tengok satu, kita pusing daripada kiri ke kanan, okey, arah jam. Yang kedua kita tengok secara lawan arah jam. So ini jawapan yang kedua ni adalah kita tengok cara lawan arah jam. Contoh 4. Diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga itu adalah kongruen. Yang pertama, sekiranya sudut EGF sama dengan sudut KML, sudut EFG sama dengan sudut KLM, yang ketiga EF sama dengan KL. So cara dia, okey, sudut tadi kita lukis, okey, memenuhi ciri yang dinyatakan. So kita dapat dapati kedua-dua ini adalah kongruen kan. Sebab dia dah nyatakan kat sini dah, dekat atas ni dia kata nyatakan sifat kekongruenan, bermakna dua segitiga ini memang kongruen. Kita nak tentukan daripada 6 sifat tadi yang mana sifat yang kita tengok. Sifat mana? So untuk soalan yang ini A, kita tengok dari segi sifat AAS, angle side. Okay, B pula, kita ada EG sama dengan KM, FG sama dengan LM, EF sama dengan KL. Jadi semua ada sisi, so jawapannya adalah side. Okay. C pula, kita ada EF sama dengan KL, sudut FEG sama dengan sudut LKM, sudut EG sama dengan KM. Jadi sifat ini adalah sifat SAS, side angle side. Okay, seterusnya bahagian ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan kekongruenan. Contoh 5, diraja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR dengan keadaan PR sama dengan QR. A dan B masing-masing ialah titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. So caranya macam mana? Okay, yang pertama sekali kita bina segitiga. Kita gariskan dekat mana ada segitiga tadi, kita ada 2 kan. Kemudian kita bandingkan. Berdasarkan raja di sebelah, PR adalah sama dengan QR. Yang kedua, sudut PRB adalah sama dengan sudut QRA. Sudut yang sama dekat mana ni? Dekat atas ni.
Okey, dan BR adalah sama dengan AR. Segitiga PBR dan QAR mempunyai sifat sisi sudut sisi SAS, maka segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Contoh 6, Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruen seperti tunjukkan dalam rajah di bawah. Setiap kad itu dilukis dengan separuh logo. Siva mencantumkan dua keping kad itu untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Jika perimeter pentagon itu ialah 90 cm, hitung luas dalam sentimeter persegi pentagon itu. So, macam mana kita nak buat? Okey, kita ada dua bentuk trapezium, kita cantumkan dia menghasilkan satu bentuk pentagon. Okey, jadi kita tahu sisinya yang sepadan CD sama dengan SR, so 20 cm. DA tu sepadan dengan QR, so dia adalah 13 cm. Jadi di sini diberitahu perimeter pentagon adalah 90, bermakna kita berdapat sisi CS. Jadi CS dapat nilai dia 24, 90 tolak 20, tolak 13, tolak 13, tolak 20. Dapatlah panjangnya 24 cm. Kalau CS adalah 24, so CB adalah 12. Sini 12, BS pun adalah 12. Okey. Sekarang ni kita nak kira. Okey, kita nak kira luas. Kan, kita nak kira luas pentagon. Jadi, formula kita nak kira luas pentagon. Okey, betul kita nak luas pentagon, tapi kita tak ada satu formula luas pentagon. Jadi, kita perlu kira trapezium. So, kita ada formula trapezium. Dan kalau pada gambar, kita ada sebenarnya dua trapezium. So, dua trapezium, kita ada tinggi D sampai satu nilai X ni adalah 12 cm. So, boleh tak kita nak cari sebelah sini, bawah ni, kita boleh cari. So, untuk kita dapatkan panjang AB. So, dekat sini 20 sampai daripada X sampai B. Kemudian AX tu, kita labelkan X. X ni adalah 5 cm. Kita guna, ini adalah teorem Pythagoras. Segitiga. So, AB adalah 25. So, luas pentagon adalah 2 kali 1/2 darab 20 tambah 25 darab dengan 12. Dia dapat nilai dia 540 darjah. Okey, bahagian keempat, keserupaan objek geometri. Dua objek dikatakan serupa apabila mempunyai bentuk yang sama dengan objek yang sebenar walaupun saiz kedua-duanya berbeza. Dua objek geometri dikatakan serupa apabila pertama, semua sudut sepadan adalah sama. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q dan sudut C sama sudut R. Ciri yang kedua adalah semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Kita tak bandingkan sisi sepadan, kita bandingkan nisbah sisi sepadan. Bermakna kita tengok dia membesar atau mengecil pada satu skala yang sama atau tidak. Jadi kalau dia ada dua-dua syarat ni, so dia adalah serupa. Tips Bestari, jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Contoh 7A, tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa atau tidak. Cara kita tengok, kita kira sudut C, kita dapat nilai dia 54. 54 sama dengan sudut G, sudut yang sepadan dengannya. Dan satu lagi, sudut B sama dengan sudut F iaitu 79. Sudut A sama dengan sudut E sama dengan 47. Jadi semua sudut adalah sama. Maka segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Soalan B pula, kalau kita tengok semua sudut sepadan adalah sama. Okay, semua sudut sepadan sama. Ke atas ED, panjang dia sama dengan ST. Okay, dari sudut 120. Semua sudut sama.
Kita tengok pula dia punya segi nisbah sisi sepadan. So nisbah yang pertama kita tengok AB per PQ dia sama dengan BC per QR. Iaitu nilai dia kita dapat 54. Kemudian kita tengok pula AE bahagi PT. Kita dapat sini 54. Yang satu lagi pun dapat 5/4. Jadi semua ni nisbahnya adalah sama. Bermakna kedua-dua ini adalah serupa. C, semua sudut sepadan adalah sama. Semua sudut 90 darjah kan? Okay, so kita tengok nisbah sisi dia. Adakah sama atau tidak? So dia tidak sama. So apabila salah satu sifat tadi tidak sama, bermakna kedua-dua bentuk ini adalah tidak serupa. Jadi kita sampai sini sahaja. Kita akan sambung pada kelas seterusnya.